Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga rahmat Allah dan keberkatan daripada Allah buat kita semua. Moga apapun yang berlaku, seberat mana pun beban, sesempit mana pun dada kita pada saat ini, sesukar mana perjalanan hidup kita, semoga kita tidak tersungkur kerana dunia, tetapi kita tersungkur kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tersungkur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kerana yang Maha berkuasa dan yang Maha menolong dan yang Maha membantu, yang Maha memahami, yang Maha mengetahui, yang Maha melihat segala-galanya, yang Maha menyaksikan struggle kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seberat mana pun kita, janganlah sampai kita tersungkur di kaki manusia, merayu-rayu dan meminta-minta, menagih-nagih dengan manusia. Manusia lemah seperti kita juga. Manusia ada batas seperti kita juga. Manusia adalah manusia, yang mana kita tidak ada daya dan tidak ada upaya. Jika kita nak kecewa pun dengan manusia, maka berpada-pada. Kita nak marah dengan manusia pun berpada-pada. Kerana hakikatnya sebenarnya ujian, cabaran hidup kita adalah panggilan daripadanya, supaya kita tersungkur di hadapan Allah. Kita tersungkur atas tikar sejadah. Lalu kita pun mengangkat tangan kita dan merayu-rayu meminta, Ya Allah, tolonglah Ya Allah. Ya Allah, bantulah Ya Allah. Aku letih Ya Allah. Aku letih Ya Allah. Aku letih Ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha melihat segala yang berlaku. Engkaulah sebaik-baik saksiku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baik penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Ya Allah, wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku serahkan segala urusanku, segala kesedihan, ketakutan, kebimbangan, kesakitan, kerisauan, kekecewaanku kepadamu, Ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surah Ghafir ayat 44. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, begitulah sebenarnya. Lagi kita jatuh, lagi tinggi tangan kita mengangkat kepada Allah. Lagi kita rasa perit, kita sepatutnya semakin dekat dengan Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, selamat hari apa? Hari apa? Selamat hari Rabu. Selamat hari Rabu. InsyaAllah. Berapa Rejab hari ini, sahabat-sahabat semua? Berapa Rejab? Hari ini 5 Rejab 1445 Hijrah. Bersamaan dengan 17 hari bulan 1 2024. Hari ini siri majlis ilmu kita, siri yang ke-446. Itulah maklumatnya. Majlis ilmu siri yang ke-446. Hari ini merupakan hari Rabu 5 Rejab 1445 Hijrah bersamaan 17 bulan 1 2024. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah slot tadabbur, slot Riyadhus Salihin, Masya Allah. Semoga tuan-puan muslimin-muslimat, kita sama-sama boleh bagi tumpuan, walaupun mungkin saya yang sebenarnya perlu berusaha untuk beri tumpuan. Adalah beberapa perkara yang berat juga sedang dilalui, yang sedang diproses, yang sedang bertubi-tubi menimpa. Begitulah situasinya. Sampai jarang juga terganggu tidur. Walaupun tidur tu memang tak banyak, berapa jam saja, tetapi bila dia mengganggu tidur sampai kita tak boleh tidur, itu maksudnya keberatan tu agak tinggilah. Dik, kenapa letak kat lantai tu? Masya Allah. Okey.
ada benda yang sepatutnya tak dirantai. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sekarang berada di pejabat. Lama tak masuk pejabat ni. Sebulan dah kot tak masuk pejabat ni. Masya Allah. Ya, sebulan pun ada ni tak masuk ni. Sekarang saya live di pejabat. Sebab habis je live ni, ada lebih kurang dalam 5-6 mesyuarat lah yang perlu urgent keputusan segera dan tindakan segera. Jadi insya-Allah ya tuan-puan sekalian, kita boleh lalui satu demi satu. Satu demi satu. Kadang-kadang kita lalui satu cabaran itu dengan berjaya. Lalu kita senyum gembira. Kadang-kadang kita lalui cabaran dan ujian itu dengan hasil yang menyedihkan. Hasil yang kita tidak mahu. Hasil yang membuatkan kita rasa hampir nak putus asa. Bersangka buruk. Hasil yang lagi-lagi kalau apa yang berlaku itu kerana kecuaian manusia lain. Kerana sikap-sikap manusia lain yang mengambil mudah satu benda yang susah, yang mengambil ringan satu benda yang berat, yang mengambil enteng perkara yang serius, akhirnya beban itu kepada kita. Subhanallah tuan-puan sekalian, itulah sesuatu yang di luar kawalan kita. Sesuatu yang di luar kawalan kita. Tetapi kita tetap kena menanggungnya. Itulah di antara bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang akhirnya kita sedar segala-gala yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan, akhirnya, saya sebut akhirnya, kita akan sedar segalanya ada hikmah. Yang baik dan buruk, kadang-kadang kita lagi berterima kasih kepada yang buruk, yang pahit-pahit tu, kerana daripada situlah kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah. Kerana melalui itulah kita jadi lebih kuat, lebih kental. Sebab ada cabaran yang lebih besar menanti kita di hadapan sana. Allah menyiapkan kita hari ini untuk masa depan kita. Allah menyiapkan kehidupan yang sukar untuk kematian yang indah, insya-Allah. Allah menyiapkan kita kepahitan hidup di dunia untuk kita merasai manisnya di syurga. Allah sedang menyiapkan untuk kita sesuatu yang indah, yang nikmat, yang rehat. Maka kita perlu rasa pahit, perit dan penat di dunia ini. Dan segalanya berbaloi. Sepahit, sesedih, sesakit mana pun kita di dunia, semuanya berbaloi untuk syurga Allah. Semuanya berbaloi untuk hisab yang dipermudahkan Allah. Semuanya berbaloi untuk alam barzah yang merehatkan. Katakan pada diri kita, tuan-puan sekalian, kesakitan kita sedang lalui berbaloi untuk syurga Allah. Kita pun akan senyum. Bahkan kita akan kadang-kadang boleh cakap seorang-seorang, jika ini laluan ke syurga, ya Allah, aku redha. Jika inilah laluanku ke syurga, maka aku akan hadapinya, ya Allah. Aku akan tempuhinya. Takkan aku berhenti. Aku takkan berhenti. Itu beza orang berjaya dengan orang yang tidak berjaya. Nak sebut gagal, sedihlah pula kan. Beza orang yang berjaya. Orang berjaya tidak berhenti. Diteruskan juga. Dia percaya tidak ada jalan mati, kecuali jalan yang silih berganti. Orang yang berjaya diteruskan juga tanpa henti. Kerana baginya tidak ada jalan mati. Yang ada adalah silih berganti. Maksud silih berganti sebagaimana firman Allah, Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesukaran ada kemudahan. Maka sesungguhnya, Allah ulang 2 kali, maka sesungguhnya setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Bersamanya kemudahan. Itu kata silih berganti lah. Silih berganti. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, seperti biasa, kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya sama-sama kita membacakan 10 ayat terawal dan 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami ya Allah, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina rasyada, dalam setiap urusan kami ya Allah, dalam setiap perkara-perkara, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الله أكبر. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita selesai membaca suratul Fatihah. Kemudian kita membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. Dan tiba masanya kita membaca Asmaul Husna. Masya Allah. Saya selalu daripada kecil orang panggil saya Asmaul Husna, Asmaul Husna. Macam itulah. Asmaul Husna dia. Lepas tu kadang-kadang masa kecil kita tak faham kan. Kita kata saya Asma Harun, saya bukan Asma Husna, saya Asma Harun. Gitu. Lama-lama bila dah faham, saya suka dipanggil Asmaul Husna sebab tahu ia adalah merujuk kepada nama-nama Allah yang agung, nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Jadi subhanallah, kadang-kadang ada ramai juga sekarang ni makcik-pakcik kan, ini Ustazah Asmaul Husna ni. Macam tu, Ustazah Asmaul Husna. Saya kata, yelah pakcik, betul-betul. Jadi Alhamdulillah, bila boleh dikaitkan dengan sesuatu yang barakah kan. Jadi sekarang kita nak baca Asmaul Husna, sahabat-sahabat, sahabat dunia akhirat. Semua okey ke ni? Jelas tak suara saya? Ya, ada yang tulis, saya hadiahkan bacaan-bacaan saya ini, zikir-zikir ini kepada ibu dan ayah. Betul? Kita boleh pasang niat begitu? Saya pun baru je mimpi ayah. Berkenaan dengan tafsiran orang kata kalau mimpi seseorang seolahnya mereka perlukan pertolongan. Kalau tak mimpi tu lagi bagus, bermaksud dia seronok hidup kat sana. Wallahualam. Tak boleh juga kita kata macam tu. Kadang mimpi tu datang sebab kita rindu kan? Kita rindu. Dalam mimpi tu ayah saya senyum manis sekali. Saya tak pasti saya mimpi malam tadi ke semalam. Senyum. Saya daripada macam tingkat 2, tingkat 3 macam tu. Saya pun nampak. Saya nampak arwah ayah saya. Senyum manis. Lepas tu, saya pun panggil, ayah. Lepas ayah kata, ayah saya cakap macam ni. Soalannya dalam mimpi tu kita faham. Ayah ni cakap, tunggu ke atas tu ayah akan naik. Macam tu lah, ayah nak naik. Saya nak turun, lepas ayah kata tak apa, ayah nak naik. Lepas tu
Bila dah sampai dekat tangga, ayah tak sampai-sampai. Dalam mimpi tu saya baru sangat, semalam ke malam tadi ke malam semalam. Lepas tu saya kata, dalam mimpi tu, kadang dalam mimpi kita sedar yang kita mimpi kan. Lepas tu saya tunggu-tunggu, saya intai-intai. Tak ada pun, tak sampai pun. Ayah mana? Lepas tu dalam mimpi saya cakap macam ni. Mimpilah. Ini mimpilah. Ayah kan dah tak ada. Macam tu. Subhanallah tuan-puan sekalian. Bagi kita yang masih ada ibu dan ayah, kita tahu kadang-kadang kita ada tanggungjawab, kita ada amanah, kita ada tugasan, kita duduk jauh dengan mak ayah, kita balik sekali-sekala, kita dah kahwin, kita ada anak, kita ada komitmen, kita belajar luar negara, kita belajar dalam negara pun balik jarang-jarang kan. Tapi jangan lupa mendoakan mereka. Di akhirat kelak, ada hamba Allah bertanya kepada Allah, Ya Allah, daripada mana pahala-pahalaku yang banyak ini? Hamba Allah bertanya, Ya Allah, daripada mana banyaknya pahala-pahalaku ini? Lalu Allah pun menjawab, ini adalah istighfar anak-anakmu. Ini adalah zikir anakmu. Ini adalah pahala yang datang daripada amal soleh anak-anakmu. Jadi tuan-puan sekalian, hubungan kita dengan ibu dan ayah takkan putus. Selagi mana kita beramal soleh, kita buat kebaikan, kita buat amal ibadah, pasti ada pahala, ada bahagian pahala untuk mereka. Kalau kita rasa tak kuat untuk solat, tak kuat untuk zikir baca Quran, mungkin boleh tambah sikit semangat bila kita fikir kita nak berbakti pada ibu ayah walaupun mereka sudah tidak ada. Bahkan percayalah, mereka lagi perlukan kita saat selepas mati berbanding saat ketika hidup. Mereka lebih memerlukan kita saat mereka dah pergi, lebih daripada saat berada di duniawi ni. Lebih. Subhanallah. Kerana doa anak yang soleh itulah yang sampai kepada mereka. Jadi, boleh tadi, sebab saya baca tadi ada yang niatkan bacaan-bacaan ni, zikir-zikir ini Ustazah, saya niatkan untuk ibu dan ayah. Sebenarnya niat untuk ibu ayah ni, kalau kita tak niat pun, insya-Allah ada bahagian. Tapi bila niat, dia lagi formal, dia lagi jelas, dia lagi clear. Dia clear tu untuk kita sebenarnya. Faham tak? Sebab apa? Kebaikan yang kita buat, ibadah yang kita buat, walaupun yang kita belajar tu daripada ustaz-ustazah, yang mendidik kita adalah ustaz-ustazah, guru-guru di sekolah, ataupun kita belajar sendiri, kita baca sendiri, kita hadir majlis ilmu. Tetapi kenapa tetap ada bahagian pahala untuk ibu ayah? Sebab mereka yang telah melahirkan, membesarkan, mereka yang telah memberikan kita keperluan-keperluan waktu kecil kita, yang kita sendiri dah lupa apa yang mereka dah buat masa kita kecil. Jadi kerana bakti mereka yang tidak dinafikan oleh Allah dan Rasulullah, maka ada bahagian di setiap apa yang kita buat hari ini. Walaupun yang susah payah adalah kita hari ini, mereka dah tak susah payah. Tapi kerana mereka adalah asas ataupun pengasaslah kepada diri kita. Dari sudut ni. Jadi sebenarnya bila kita sebut, Ya Allah, bacaan Al-Fatihah ni pahalanya buat ibu dan ayahku walaupun masih hidup lagi. Ya Allah, kurniakanlah pahala ini buat ibu ayahku, Ya Allah. Dia, bila kita sebut, dia jadi rasmi. Dia seronok untuk kita. Kita rasa lega tau. Kita rasa tenang. Kita rasa macam dah buat sesuatu yang penting hari tu. Ada checklist penting kita dah buat. Ada tanggungjawab yang kita dah laksanakan, iaitu berbakti pada ibu dan ayah. Walaupun ibu ayah tak tahu, kita tak telefon cakap, mak ayah, kita doakan tadi mak ayah, kita zikir tadi niat untuk mak ayah, walaupun kita tak cakap. Tetapi akan ada rasa lega, lapang, tenang, sebab kita dah melaksanakan tanggungjawab hakiki kita sebagai anak. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah bacaan-bacaan daripada tadi dan yang seterusnya ini, kita nak bacakan Asmaul Husna ini, kita niatkan buat ibu dan ayah kita, datuk nenek kita, orang-orang yang tersayang yang telah pergi. Semoga pahalanya mengalir buat mereka dan kuburan mereka menjadi taman syurga, dan Allah mempermudahkan hisab di alam barzakh, dan mereka berkumpul bersama dengan ruh orang-orang yang saleh,
dan mereka berada di sana dalam keadaan bahagia dan gembira, insya-Allah. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Mudhillul Sami' Al-Basirul Hakamul Adl Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Raqib Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadir Al-Qadirul Muqtadirul Muakhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Barut Tawab Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Zul Jalali Wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mughniyul Mani'ud Dar An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi Al-Warisul Rashidus Saburul Ladzi Laysa Kamithlihi Syai'un wa Sami'ul Basir Allahumma salli afdal salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirin wa zakaraka zakirun wa ghafala an zikrihi ghafilun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukan apa tadi tu, saya tertengok ada satu surat untuk saya, tu UAH. Okay. Lama tak masuk pejabat. Lepas tu saya pun buka. Bagus. Masya Allah, bagus. Dia ada banyak soalan. Nanti kalau sempat. Ni, dia. Okay. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, kita selesai membacakan Asma'ul Husna. Sekarang kita berselawat ke atas Nabi yang kita rindui. Kita berselawat ke atas Nabi yang kita cintai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dambakan syafaatnya. Jom kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Tuan-puan sekalian, insya-Allah kita sama-sama membacakan kunut nazilah, yang mana semoga kunut nazilah ini adalah satu ikhtiar yang diterima oleh Allah. Apabila kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kamu lakukan saat saudaramu dibunuh, dibom, dihancurkan, bumi yang barakah itu dirampas dan dibawa kekuasaan musuh-musuh agamamu. Semalam saya tengok ada satu video tentera dan juga rakyat Israel. Bukan hanya tentera, tetapi di kalangan rakyat-rakyat mereka, Israel, Bani Israel. Mereka menyanyi sambil menari, sambil bergembira yang teramat dengan kata-kata yang sangat dahsyat. Antara isi kandungan kata-kata Bani Israel ni, bersama dengan tentera, bersama dengan ramai dia berkumpul, lepas tu menari-nari. Antara lagu yang dia nyanyikan, dia sebut macam ni: rasakan bom kami, rasakan peluru kami. Ayat tu macam ayat rasakan bom kami, rasakan sekian-sekian. Lepas tu daging-daging kamu akan kami makan, daging-daging kamu kami nikmati, daging-daging kamu kami jadikan burger, macam itulah, jadikan bentuk makanan. Dan dia menyanyi dengan sebut, di mana Muhammad kamu, kenapa dia tak tolong kamu, tapi dia buat lagu, mana-mana Muhammad kamu, Muhammad sekian-sekian, dia kutuk Nabi Muhammad. Kamu kata Muhammad penolong kamu, kamu kata Tuhan kamu tolong kamu, mana Tuhan kamu, mana Muhammad kamu. Lepas tu dia ulang lagi, kamu makanan kami, dengan gembira matilah kamu semua, hancurlah kamu semua. Tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun, tidak ada sekelumit rasa bersalah sedikit pun dengan kematian anak kecil dan kematian ibu-ibu dan kematian orang-orang tua, dan tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Mereka menimpakan setiap peluru dan setiap bom yang menghancurkan rumah-rumah manusia seperti mereka. Kita berterima kasih dan seluruh dunia terhutang budi dengan Afrika Utara. Afrika Utara kan? Cuba tengok Afrika Utara, saya rasa. Kerana mereka sangat agresif. Dek, usaha awak tak boleh seorang. Ada tak kawan awak on the way datang ke apa ke? Memang awak tugas seorang je. Okay, sebab dah nak masuk tu pejabat kan. Sangat agresif.
Saya rasa Afrika Utara. Afrika Selatan. Kenapa saya sebut utara? Sebenarnya saya nampak South Africa. Yelah, Afrika Selatan. Yang sangat lantang. Sampai mereka satu persatu, mereka mengeluarkan, mereka saman, mereka heret satu persatu negara-negara yang bersekutu dengan Israel ke muka pengadilan, ke mahkamah dunia. Walaupun kita macam menjangkakan kemungkinan heretan itu, saman itu, apa yang mereka buat itu boleh jadi kita sebut apa ya, boleh jadi ayatnya tak ke mana, mereka juga yang menguasai mahkamah dunia, ibaratnya begitulah. Mereka menguasai semua sistem dunia. Tetapi keberanian Afrika ni, South Africa ni luar biasa. Mereka bakal berhadapan dengan sekatan ekonomi, sedangkan mereka memang kehidupannya memang dah susah, dah perit. Mereka akan berhadapan dengan, mereka menghadapi musuh ini dengan jelas. Mereka declare bahawasanya Israel dan sekutu adalah musuh mereka secara jelas. Tidak berlapik, seolahnya mereka sanggup risikokan apa sahaja. Dan rakyat mereka juga menyokong. Mereka hati mereka penuh dengan kemanusiaan walaupun mereka bukan Islam. Penuh dengan kemanusiaan. Kenapa? Kerana mereka sudah terbiasa hidup tidak dilayan seperti manusia. Mereka hidup terpinggir. Kami, Ghana, ada satu negara yang dekat dengan kami. Ghana, Afrika. Sebab Alhamdulillah melalui Tuan Puan, kita pernah ke Ghana selama 1 minggu. Di sana kita bina masjid. Di sana kita bina surau, kita bina sekolah dan kita bina banyak perigi-perigi korek untuk ribuan umat Islam di Ghana, Afrika. Ghana ni sebuah negara yang 30% je Muslim. Minoriti, selain daripada itu Kristian lah paling utama. Minoriti, sebab itu Ghana adalah sebuah negara yang jarang umat Islam jadikan tumpuan untuk beri bantuan kerana tak ramai umat Islam. Umat Islam sangat dhaif duduk dalam pedalaman. Kami perlukan perjalanan dan 24 jam untuk sampai. Termasuk perjalanan udara ke 30 jam. Perjalanan darat yang jauh, yang sakit, yang perit. Sebab jalan batu, jalan tanah nak masuk ke pedalaman. Sehingga kita jumpa pedalaman umat Islam yang mengamalkan Islam dengan baik. Tapi tidak ada sumber air, mereka perlu berjalan kaki 10 km lebih untuk dapat sedikit air. Tuan-puan dimati Allah sekalian, seluruh dunia Islam berterima kasih kepada Afrika Selatan, South Africa, di atas keberanian mereka, kesanggupan mereka. Mereka mengandalkan negara mereka, tuan-puan sekalian. Mereka mengandalkan, kita nak sebut apa, mengandalkan ataupun mereka menjadikan taruhan adalah benua. Afrika is a benua kan, benua selatan. Di dalam Afrika, benua terbesar, ada berapa ratus negara, tak berapa puluh negara di benua Afrika. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita nak bacakan kunut nazilah. Kita tidak boleh lupa. Kita tidak boleh lupa tuan-puan sekalian buat saudara kita di sana. Kerana mereka tidak pernah berhenti berjuang mewakili kita. Mereka tidak pernah berniat, cukuplah, lepas ni kita tak berlawan lagi dah dengan Israel. Jomlah kita mengundur diri daripada Gaza ni. Jomlah kita pindah ke tempat yang selamat. Jomlah kita keluar. Dah perik dah tak nak dah. Tidak. Mereka tidak pernah ingin tinggalkan bumi yang bergolak, yang berisiko, yang tidak ada jaminan pun untuk anak-anak mereka hidup. Tidak ada jaminan pun untuk mereka makan. Tak ada jaminan untuk mereka hidup. Kerana mereka sudah nekat sebulat-bulatnya. Mereka akan pertahankan bumi Palestin, mewakili umat Islam di seluruh dunia, mewakili kita. Jadi jangan tinggalkan kunut nazilah, bacalah sekali sehari, dan jangan kita tinggalkan sumbangan kita untuk mereka. Walaupun sekadar berapa saja, seminggu sekali hari Jumaat, wallahu alam. Semoga Allah terima ikhtiar kita. Walaupun kita rasa kecil, tetapi bila kita buat dengan hati, dengan bersungguh-sungguh, Allah akan menerimanya dan ia adalah besar. Semoga bila Allah tanya di akhirat kelak, apa yang kamu buat saat saudaramu mempertahankan
bumi yang barakah, mempertahankan maruah umat Islam, tempat suci umat Islam. Apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku berdoa. Ya Allah, aku membaca kunut nazilah. Ya Allah, aku bersedekah. Ya Allah, aku boikot. Ya Allah, aku boikot. Dan aku boikot selama-lamanya. Ya Allah, sejak daripada 1 Oktober tu. Ya Allah, sejak daripada 7 Oktober tu. Ya Allah, sejak daripada sekian-sekian. Ya Allah, sejak daripada itu. Ya Allah, aku dah boikot selama-lamanya sampai mati. Ya Allah, produk-produk yang berkaitan dengan Israel dan produk yang sekutu dengannya, negara-negara yang bersekutu dengannya. Aku cuba. Ya Allah, sekurang-kurangnya kita ada hujah di hadapan Allah bahawa kita menyumbang, kita buat sesuatu. InsyaAllah sama-sama kita baca kunut nazilah. Kemudian kita akan bacakan. Dek, doa wedah ni susah tau. Biasanya bukan doa wedah yang begini diberikan. Sebab kamu faham, saya akan baca doa wedah tu. Kemudian saya akan, kamu faham maksud saya? Saya akan baca per ayat. Kalau macam ni, tak boleh buat. Tak boleh buat seperti mana biasa saya buat tu. Okey, kita baca kunut nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami meletakkanmu dan menggantungkan kepadamu. Ya Allah, di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu. Ya Allah, daripada kejahatan mereka. Allahumma baddid syamlahum. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, wa farriq jam'ahum, dan pecahkanlah pakatan mereka. Ya Allah, wa syattid kalimatahum, dan leburkanlah pendiaran mereka. Ya Allah, wa zalzil aqdamahum. Ya Allah, musnahkan langkah-langkah mereka. Ya Allah, wa sallit alaihim, dan cengkamkanlah anjing-anjingmu ke atas mereka. Ya Allah, kalban min kilabik. Ya Qahharu, Ya Jabbaru, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab. Ya Allah yang menurunkan kitab. Ya Allah yang menggerakkan awan. Wa ya hazimal ahzab, ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah yang menewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Ya Allah, pecah belahkan kesatuan mereka. Ya Allah, rosakkan mereka. Ya Allah, lemahkan jiwa, hati, semangat mereka. Ya Allah, Ya Allah, hembuskanlah ketakutan dalam diri mereka. Ya Allah, dan kurniakanlah kemenangan ke atas kami. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak cerita pengalaman dan saya nak minta tim tulis segera apa yang saya ceritakan ni. Sebab saya nak cuba tulis, tak sempat nak tulis. Saya nak ceritakan sedikit pengalaman. Hari tu, minggu lepas, saya ada pergi kat shopping mall ni. Saya pun masuklah satu kedai ni. Masa tu saya dengan kawan, dengan teman, dengan kawan, dengan staff. Saya ada nak cari barang. Kemudian saya masuk satu kedai ni. Kita kan bukan semua produk yang boykot ni kita ingat kan. Kadang kita pasti tak pasti, dan kita berjaga-jaga, kadang kita terlepas juga. Saya masuklah satu kedai ni. Lepas tu jurujual layan dengan baik. Keduanya kenal. Seorang adalah Muslim tapi free hair. Seorang lagi adalah Kristian, Cina. Tapi bila saya masuk, kawan yang Muslim ni terus cakap, ini ustazah ni. Jadi dua-dua pun panggil saya ustazah, termasuk yang layan non-Muslim tu. Dan mereka melayani saya dengan baik. Saya ni tanya macam-macam. Gini, oh ni okey, ini macam ni.
Kan try lah. Saya tak boleh bagi tahu lah produk apa, barang apa. Cuba, lepas tu gitu, gini. Mereka layan. Hampir 20 minit kot. Mereka layan dengan baik. Lepas tu saya terlintas tau. Saya terlintas. Produk ni list boycott tak ah? Dan langsung saya tanya kepada 2 orang jurujual tu. Minta maaf dek, produk ni boycott tak? Lepas tu jurujual ni dua-dua jawab serentak, termasuk yang bukan Islam. Boycott. Produk ni termasuk dalam list boycott. Ustazah, memang boycott produk ni. Dan dia jawab tu dalam keadaan yang bukan rasa macam kesal ke, tak puas hati ke, nak marah ke, dengan senyum. Dia kata, dia cakap macam tu, oh memang boycott, produk ni memang boycott. Saya terus cakap, minta maaf, saya terlepas pandang. Okay, saya tak pernah beli, tapi ada kawan saya suggest, bagus dia kata sekian-sekian. Lepas tu saya just tanya kawan saya macam tu, boycott tak? Kawan saya kata tak boycott. So saya pun pergi, tapi saya terlintas masa tu, kita dah setuju dah dia nak bayar. Saya terlintas nak tanya, dah saya tanya direct. Setengah orang dia akan check lah dekat phone kan. Jadi saya pun macam percaya je pada kawan saya tu, sebab kawan saya tu pun sekian, bagus, maksudnya orang yang menjaga juga. Saya terus tanya direct. Lepas tu kan, saya pun kata minta maaf, saya dah lah ambil masa kamu dah layan saya, tapi saya tak boleh beli produk ni. Saya minta maaf sangat. Lepas tu dua-dua jawab, it's okay puan, it's okay. Saya faham. Yang bukan Islam tu pun, kami faham. Puan jangan rasa bersalah. Ustazah jangan rasa bersalah. Kami dah biasa dah. Sejak daripada hari tu, kes-kes start daripada perkara yang berlaku di Palestin, lepas tu seruan boycott, kami memang macam ni, tak ada orang, sale kami drop. Lepas tu saya terus tanya, dek, mesti awak punya commission pun drop kan? Memanglah, commission kami drop sebab kami ni dapat, gaji kami sikit je, based on commission. Jadi commission kami beberapa bulan ni memang sangat rendah. Awak okey tak? Saya tanya. Awak okey? Kami okey. Kami okey. Jangan bimbang. Nanti ada rezeki lain. Kami faham. Dan kami sokong pun boycott. Kalau orang tanya, kami cakap terus terang. Saya, yang bukan Islam pun tu, saya faham puan. It's okay. Dan apa yang puan buat ni betul. Saya kata, baiknya kamu. Saya teruslah beri sedikit hadiah untuk mereka. Tu pun dia orang tolak. Jangan. Kami okey. Jangan risau. Sebab memang tak ada orang. Saya pun baru perasan kenapa tak ada orang. Baru perasan. Bayangkan ya, sales girl ni, sales person ni puan, tuan-tuan puan-puan, dia memang melibatkan jualan. Bila tak ada sales, contohlah gaji basic mereka 1,200 ataupun 1,500. Dia bergantung pada sale. Jadi dia sangat terdesak memerlukan klien. Setiap pembelian klien ada sale masuk, ada commission untuknya. Jadi mereka pun okey, terima kasih. Masya Allah, Allahu Akbar. Bagi saya, walaupun mereka tahu mereka akan terjejas, mereka tahu mereka akan kekurangan yang begitu banyak, tapi mereka tetap senyum dan mereka tak ada perubahan pun wajah air muka macam tak apalah, kalau tak edit pun nak macam mana. Tak ada marah, tak ada, muka tu tak berubah. Dia kata kami dah biasa macam ni, orang tak jadi beli sebab orang tahu boycott, dan kami pun bagi tahu produk ni boycott. Saya kata, kalau lah bos awak tahu, macam manalah awak. Tak apa pun berlaku lepas ni, ada rezeki, dia kata. Subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Dan kita pun tahu, mereka itu, Bani Israel itu sangat cintakan dunia dan bertuhankan duit dan bertuhankan dunia. Jadi dah banyak produk yang impact, yang memberi impact kepada mereka, sale mereka jatuh merudum. Dan banyak produk-produk yang sebelum ini support mereka, mula dah tak support, mula buat declaration yang mereka tak ada hubungan dengan mereka ke, dengan sekutu ke, dengan sekian-sekian. Kerana mereka rasai boycott kali ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Bahkan bukan Islam sendiri boycott. Saya tengok hari tu di Scotland ke, di Kanada ke, dekat negara mana ya, yang mana McDonald tu last 2004 macam tu, sampai dibuat museum. Bukan buat museum, ada satu museum yang kecil, simple, tetapi burger McD yang terakhir dengan apa tu nama french fries terakhir, diletakkan dalam satu bekas. Dia kata itulah yang last sekali, itulah yang terakhir, tahun 2004 kot.
Dia kata itulah yang terakhir. Dan selepas itu tak ada lagi stall seluruh negara mereka produk yang saya sebut tadi. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Itu negara yang bukan Islam tu. Iceland. Last McD di Iceland. Dahsyat kan? Itu bukan negara umat Islam. Tuan-puan sekalian. Ya. 2004. Tak silap. Dan tak ada dah lepas itu produk jenama tersebut dan keluar terus dan mereka tak benarkan. 2009. Last kan? Dahsyat. Dan kita dapati hari ini yang menyedihkan. Starbucks dah mula ramai balik dah orang. Sebelum ni tak ada orang. Masa musim boykot tu, masa tengah panas tu, bulan 10, bulan 11 kan, bulan 12. Tapi kita tengok bulan 12 dah masuk bulan 1, dah ramai balik dah Starbucks dekat airport. Dipenuhi balik dah oleh umat Islam. Dan kita dapati ada di negeri-negeri tertentu memang premis-premis yang ada kaitan dengan Israel ni kosong. Dia mengikut juga suasana, environment negeri-negeri tertentu. Jadi tuan-puan sekalian, teruskanlah boykot sampai kita mati ataupun sampai mereka hancur. Boykotlah sampai mereka hancur. Mereka sangat takut serangan ekonomi sebab mereka sangat menyembah dunia ini. Mereka rasa kuat kerana mereka ada kekuatan ekonomi. Mereka akan lemah bila ekonomi mereka lemah. Mereka kuat kerana mereka ada kuasa. Mereka akan lemah bila sumber kuasa iaitu ekonomi mereka itu lemah. Jadi, jangan anggap boykot yang kita buat, walaupun baru bermula daripada hari ini. Dan jangan meremehkan. Ada orang, ustazah, saya boykot 80%. Ada 20% lagi saya tak dapat boykot lah ustazah. 20% tu susahlah saya nak tinggalkan. Benda tu dah biasa. Saya akan jawab, tak apa. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya ada yang diboykot. Jangan pula ada setengah orang langsung tak boykot. Dia buat seperti biasa. Dia kata sekian-sekian, tak kesan dan sebagainya. Jadilah kita seperti burung yang ketika api yang marak membakar, yang disediakan untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Kemudian ada burung kecil yang mengangkat air dengan paruhnya. Dia angkut air. Dia ambil air, dia angkut. Kemudian dia jirus. Api yang begitu besar. Dikatakan api itu terlalu besar sehingga kan mereka tak boleh datang dekat dengan api. Mereka perlu baling Nabi Ibrahim ni daripada jarak yang jauh. Tapi ada seekor burung kecil, subhanallah, yang mengambil dengan paruhnya yang kecil. Air mungkin berapa titik je. Ulang alik. Untuk apa? Untuk berusaha membantu memadamkan api tersebut. Lalu burung-burung lain bertanya, apa yang kamu buat ni? Apa yang kamu buat ni? Tak ada kesan apa pun. Tak efek langsung pun. Api tu besar sangat. Buat letih je. Tapi dia menjawab, inilah usahaku yang aku akan jawab di hadapan Allah kelak. Aku buat sesuatu. Walaupun hasilnya tu, sebab Allah bukan melihat hasil. Tetapi bila kita buat secara besaran memang berhasil. Allah melihat usaha kita. Ada tak usaha kita? Tapi kita buatlah sungguh-sungguh. Kita buat betul-betul lah. Masya Allah. Bab boykot ni, antara yang kuat kempen dan keluarga kami adalah mak. Mak non-stop. Semua benda-benda yang berkait, dia check betul-betul. Kemudian arwah ayah kan ada restoran. Semua dah disekat lah produk-produk. Samalah kita dekat momen, kita dah tukar dah. Tak ada dah produk Nestle. Tuan puan sekalian, Nestle penyumbang terbesar. Berpuluh tahun ke ratus tahun. Nestle ni sangat dahsyat. Kalau anda kita baca betul-betul, Nestle ni maksudnya highly persen. Tinggi sangat persen dia. Sangat tinggi. Ataupun sebenarnya memang Nestle itu di bawah mereka. Boleh katakan begitu. Dahsyat sangat. Kita sama hidup membesar dengan produk Nestle. Produk apa yang tak ada kaitan dengan Nestle? Kita makan dari kecil. Makanan jajan ke apa ke. Ya. Nak sebut tak kena saman. Tak takut pun. Bukan tak takut pun. Maksudnya kita tak naklah sampai peringkat menghabiskan masa kita. Begitulah tuan-puan sekalian. Rupanya, tahniah kepada semua. 100 hari dah berlalu. 3 bulan dah sebenarnya. Peperangan itu masih berjalan sampai hari ini. Ya. Umat Islam kita masih dibunuh. Ya. Baru saja berlaku dalam semalam ke kemarin. Tuan-puan sekalian, rupanya kita boleh hidup pun tanpa produk-produk mereka. Dah 1 hari dah. Dah 1 hari dah tak makan jenama tu. Dah 1 hari dah tak minum. Rupanya kita okey. Kita lebih jimat. Kita lebih sihat.
sebab makanan-makanan mereka, makanan-makanan jenama tersebut memang merosakkan, memang musuh kepada kesihatan. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita boleh lihat ekonomi umat Islam semakin grow, produk-produk umat Islam semakin mencabar. Samalah juga dengan sos-sos. Kalau tuan-puan sekalian melihat, yang menguasai pasaran sos sili, sos tomato, sos tiram, sos apa, ada produk daripada mereka. Yang sama ni kita guna. Dan memang sos mereka sedap pun dan murah. Botol besar macam ni sama dengan harga produk tempatan Muslim yang botol kecil. Bahkan botol kecil produk, contoh produk apa tu nama? Produk Aminah. Sos cili Aminah. Produk tu, ya boleh jadi lebih mahal, kecil daripada yang besar produk ni. Tuan-puan sekalian. Tapi, kalau kita rasa yang ni lagi sedap. Kita tak boleh cakap, kenapa Muslim ni, harga Yahudi, ayat. Muslim tapi harga Yahudi mahal. Macam mana nak laku? Nak untung besar? Siapa yang cakap macam ni, kita anggap dia orang yang jahil. Orang yang jahil dia cakap macam ni. Orang yang kurang ilmu, cetek sangat pemikiran. Orang yang cakap macam mana ya? Dia duduk di alam mana ni? Dia duduk di alam mana ni? Siti Aminah Siti Aminah Food. Sedap juga. Okay. Kami yang boykot. Sekarang guna Adabi. Okay. Tuan-puan sekalian, Sarding Fatimah. Tak apa, yang penting perjuangan kita. Stay boykot. Pampers, Diapers. Aminah Hassan. Produk Aminah Hassan. Ramli pun sedap. Okay. Tuan-puan sekalian. Ni. Saya sebut tadi. Ini orang yang jahil ni kata begitu. Ini orang yang hidup di alam mana ni. Kita semua tahu. Supply chain kitaran ni masih dikuasai oleh orang bukan Islam. Daripada A sampai Z. Kita nak putuskan rangkaian ni sangat susah. Saya cerita pasal kawan saya Dia ni pemilik ladang besar. Lebih 10 ekar. Dia kata masa dia naik pacak, baru pacak batang. Pacak. Dia clearkan tanah, lepas tu naikkan batang untuk dia buat projek timun batang fertigasi. Dia kata tak start tanam lagi. Berapa ramai peraih ataupun kita panggil pemborong di kalangan yang bukan Islam hubungi dia, datang ke tanah, padahal kawasan tanah tu pedalaman. Hebatnya dia orang punya rangkaian dan maklumat mereka. Terus datang beri tawaran harga. Terus datang beri tawaran harga yang sangat menggiurkan. Contoh, pemborong di kalangan orang Melayu tak ada datang ni. Pemborong di kalangan Melayu tak ada datang ni. Tapi pemborong di kalangan yang bukan Islam dan bukan Melayu ni datang dengan tawaran, I ambil you mau tanam apa ni? I dah tengok kawasan ni, I jaga ni, kawasan ni I jaga ni. You mau tanam apa? Oh, timun batang ya. Okey, kalau timun batang ni kami bagi harga ni. Bila tanya pemborong Melayu, rendah ambil. Contohlah 1 kilo ambil RM10. Yang ni ambil 1 kilo ambil RM15. Kita sebagai petani, kita mikir banyak modal itu ini bayar gaji bekerja. Agak-agak kita akan ambil dengan mana? Kemungkinan kalau tak fikir pasal perjuangan Islam ni, akan ambil yang pemborong yang menawarkan harga beza RM5 ni. Harga beza ni untuk 1 kilo, bayangkan. Yang ni pula harga ditawarkan rendah. Sebab apa tuan-puan sekalian? Yang ini bila dia tawarkan begini, orang pun ambil, dia pun boleh kuasai pasaran. Dia yang pegang harga pasaran. Lepas tu saya tanya, di mana jadi kita tersepit petani-petani kita? Sebab yang tentukan harga pasaran, dia sebut ada satu pasar ni di Malaysia. Dan yang menentukan itu bukan orang Melayu Islam kita. Orang bukan Islam. Dia yang tentukan harga. Hari ni timun sekilo RM3.70 contohlah. Bayam sekian-sekian. Tomato sekian-sekian. Yang menentukan harga pasaran. Sebab mereka yang menguasai. Tuan-puan sekalian. Tak pelik bila harga yang dijual di kedai-kedai runcit, kedai-kedai yang pasar-pasar orang kita Melayu Islam ni harga mahal.
Supermarket mereka harga jauh beza. Jadi penuh orang kita pergi support mereka. Yang sini tak ada orang. Sebab orang buat perbandingan harga. Sawi orang banding harga. Ayam orang banding harga. Tomato orang banding harga. Betul atau tidak? Jadi tuan-puan sekalian, bila kami juga berniaga, kita dapati memang jauh sangat beza harga. Bila kita nak beli tu, beli harga ni. Tetapi kita fikir tak apa. Kita support peniaga Melayu. Peniaga Muslim kita. Muslim first. Produk lokal. Kita kata support je lah produk lokal. Yes. Kita boleh nak pilih untuk support produk lokal dan produk Muslim. Ataupun produk lokal termasuklah non-Muslim. Itu pilihan masing-masing. Bagi saya ranking first, produk lokal, produk Muslim. The first ranking. Kalau mampu walaupun mahal. Tapi kalau tak mampu, produk lokal, Muslim or non-Muslim, kita support mereka. Tapi produk lokal kita support supaya kewangan dalam negara ini berkisar dalam negara. Kita support. Jadi, kita support produk Muslim daripada dia kecil harga dia mahal sampai dia boleh membesar sehingga dia boleh turunkan harga. Standard dengan produk-produk non-Muslim yang harga begitu, kualiti begitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian. Kalau nak jelaskan lagi berkenaan dengan ni, anda nak jelas lagi, kita bacalah sendiri. Itulah hakikatnya yang berlaku. Semoga apa yang kita doa, apa yang kita sebut tadi pasal boykot, cerita-cerita saya tadi tu memberi sedikit kesan dan sedarkan lagi kita dan teruskan lagi semangat untuk boykot. Kita support produk lokal dan kita support produk Muslim menjadi keutamaan kita sebab kita Muslim. Tak mustahil kesan daripada apa yang berlaku di Palestin ia memberi impak yang sangat besar kepada negara kita. Dan akhirnya inilah titik tolak kepada apa? Titik tolak kepada kebangkitan ekonomi umat Islam di negara kita. Lebih 80% ataupun lebih tinggi penguasaan ekonomi adalah non-Muslim di negara Islam Malaysia. Di negara yang majoritinya Melayu, Muslim, Cina Muslim, Muslim lah kita kata. Majoritinya Islam. Islam agama rasmi dan agama Islam agama nombor 1 dan majoriti adalah agama Islam. Tetapi ekonomi kita dikuasai oleh siapa? Dunia dikuasai ekonomi oleh mereka sebab itu mereka kuat. Malaysia dikuasai oleh siapa? Sebab itu mereka kuat. Itu je lah. Itu sifir, simple, budak-budak. Saya nak kupas lebih, saya tak reti, tetapi tak ada salah semangat kita bila kita kata semangat. Jangan pula bila kita kata semangat orang Melayu kita, orang Islam kita, Ustaz Asmat tu resis lah. Resis. Apa berjuang atas nama Melayu? Kenapalah tanam-tanam gini? Kenapa nak ni? Tuan-tuan sekalian, sudah pasti, tanpa ragu, apabila mana-mana kaum, mana-mana bangsa, contoh kaum India berkumpul sama mereka, of course mereka akan bercakap tentang semangat kaum India. Apa yang kita perlu perjuangkan? Apa hak kita? Dan kita kena bangkit ekonomi kita. Kita kena masuk industri ni. Salah ke mereka nak cakap tentang kaum mereka, bangsa mereka dan semangat kekitaan mereka tu? Tak salah. Itu forum mereka. Mereka cakap sama mereka. Dan bila orang Cina berkumpul pula, okey, kita kena kuatkan. Sekolah kita kena macam ni. Ekonomi kita kena macam ni. Adakah kita bagi tahu rasisnya duk cakap pasal kaum dia je? Peliklah kalau mereka pula bincang. Kita kena berjuang untuk orang Melayu. Kita kena kuatkan ekonomi orang Melayu. Peliklah kalau macam tu, tuan-tuan sekalian. Maksud saya adalah, dan bila Nabi ditanya tentang asabiyah, sebab Nabi kata asabiyah bukan di kalanganku. Nabi tak mengaku orang yang asabiyah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah apabila kita mencintai kaum kita, bangsa kita, bila kita pertahankan bangsa kita, adakah itu asabiyah? Nabi kata tidak. Itu bukan asabiyah, Nabi kata. Itu bukan resis kalau bahasa moden ni. Itu bukan resis, itu bukan asabiyah. Tapi asabiyah itu apabila di kalangan kamu melakukan kesalahan, kamu tetap mempertahankan. Itulah asabiyah. Bila kaum kamu, bangsa kamu buat salah, kumpulan kamu buat salah, kamu tetap pertahankan dan kamu kata itu benar. Dan apabila kaum lain buat benda yang benar, kamu kata tetap salah. Itulah garis panduan umum yang Nabi larang. Tapi of course, saya orang Terengganu, suka Terengganu. Ada Johorian, ada Kelantanian, ada Terengganoonian, Singaporean. Of course lah, kita akan rasa cenderung kepada kumpulan kita. Itu bukan asabiyah.
Itu bukan asabiah. Tetapi jangan sampai perkara yang buruk dilakukan, kita tetap pertahankan. Kita kata ini memang adat orang Terengganu. Macam tak sesuai je, bertentangan dengan agama. Orang Terengganu memang tak tinggal ni, benda-benda macam ni. Kalau tak jadi orang Terengganu macam ni, contohlah. Maka tak boleh. Kalau salah, salah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Maksudnya kita di sini, janganlah kita takut nak cakap kebangkitan ekonomi umat Islam, kebangkitan ekonomi Melayu Islam. Kita adalah peribumi kepada tanah ini. Maka kita kena menjadi yang terkuat dari sudut ekonomi, terkuat dari sudut sosial, terkuat dari sudut politik, terkuat dari sudut agama, terkuat ni. Tak salah pun. Anda nak kata saya resis lah Ustazah Asma ni. Adakah ada unsur-unsur saya menghina bangsa lain? Saya menghina agama lain? Adakah ada unsur-unsur saya nak membangkitkan kemarahan lalu nak ada rusuhan? Tidak. Saya bercakap dari segi apa hak saya, kan? Apa kepentingan saya? Saya ada kepentingan. Saya kena jaga kepentingan saya. Masya Allah. Tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, Alhamdulillah. Sekarang aku apa ni? Lepas suku dah. Nampak saya macam berat, ngantuk kan. Sebenarnya malam tadi memang tak tidur dan sekarang menahan denyut-denyut kepala. Saya dah buat mukadimah tadi. Saya jelaskan why. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Jadi hari ni kita perihal boykot, perihal umat Islam di Palestin. Lepas tu kita mulakan dengan ada beberapa perkara tadi. Alhamdulillah, muslimin muslimat, saya nak jawab beberapa soalan yang berkaitan dengan sebab kita ni nak Ramadan lagi 54 hari. Lebih kurang lah 54 hari lagi kita nak Ramadan. Jadi saya tengok ada beberapa soalan yang tanya berkaitan dengan fidyah, ganti puasa dan lain-lain. Boleh ya? Saat semalam saya dah cakap dah, kita akan kupas sikit berkenaan dengan Ramadan. Okey, baik. Fidyah. Apa itu fidyah, tuan-puan sekalian? Tolong dengarkan, boleh jadi kita termasuk orang yang kena bayar fidyah. Fidyah merupakan bayaran denda. Kalau sebut kafarah, kena bayar kafarah. Kafarah tu hukuman. Tapi kalau fidyah ni level bawah sikit lah. Nanti kita akan sebut perbezaan. Siapa yang kena bayar kafarah? Bayar kafarah tu. Tuan-puan sekalian, fidyah, bayaran denda dikenakan terhadap individu Islam yang tidak dapat menggantikan puasanya di bulan Ramadan pada 1 tahun sehingga tiba bulan Ramadan seterusnya. Jadi dia wajib bayar fidyah. Contoh sekarang bulan Rejab, lepas tu Syakban. Dia belum lagi habis ganti puasa bulan Ramadan yang lepas. Ada contohnya 10 hari yang kena ganti. Ada 10 hari yang dia kena ganti. Tapi sampai hari ni 10 hari dia tak ganti lagi. Dan dia kata dia tak mampu nak ganti. Walaupun sekarang bulan Rejab, Syakban, dia rasa tak mampu, tetap tak mampu. Jadi apa yang dia kena buat? Dia kena bayar fidyah. Sebab nak jumpa Ramadan akan datang dah ni. Jadi soalannya dalam tempoh 1 tahun, 11 bulan selepas Ramadan, dia tak mampu nak ganti sehingga jumpa Ramadan. Maksudnya dia jumpa Ramadan dalam keadaan dia masih berhutang. Dia belum selesai lagi hutang dia dengan puasa Ramadan yang lepas. Okey, faham ya? Kenapa situasi ni boleh berlaku? Antaranya adalah orang tua yang sangat uzur, yang tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Memang uzur. Orang panggil tua renta ataupun tua bangka. Yang mana dia tak akan pulih daripada ketuaan. Dia akan semakin tua. Umur dia 80 lebih. Ataupun ada yang 7 lebih pun dah tak mampu nak puasa. Lemah badan, tak larat, lembek. Dia jadi hypo. Doktor kata tak boleh. Dia tak boleh puasa. Membahayakan nyawa. Jadi dah tahu dah. Yang memang tak boleh puasa. 30 hari dia tak puasa. Yang Ramadan itu 30 hari tak puasa. Lepas tu nak jumpa Ramadan lagi. So dia kena bayar fidyah untuk 1 hari. Untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Bolehlah bayar fidyah sekarang. Kita tak boleh cakap, nantilah tengok kok dia boleh puasa kok esok. Kok dia boleh puasa kok bulan depan. Kalau fikir logik, lelaki tua ataupun perempuan tua ini dia semakin tua bukan semakin muda. Maksudnya dia semakin tak larat.
Jadi bayar fidyah, gantikan puasa yang lalu. Gantikan, bayar denda bagi setiap hari yang dia. Yang kedua, orang yang sakit yang tiada kemungkinan ataupun harapan untuk sembuh. Okey, dia tak tua, dia baru umur 20 lebih, tapi dia punya gastrik adalah hyper. Memang apa kita panggil gastrik yang kita sebut bukan hyper, kita sebut apa yang yang critical. Perkataan lain lagi? GERD lagi? Critical lah. Kalau kronik, yang kronik. Tetapi kronik itu disahkan oleh doktor Muslim ya. Bukan hanya doktor non-Muslim. Doktor Muslim pun kata, oh ini memang GERD, ini memang yang kronik, yang tidak ada ubat, kalau buat operation pun tak boleh, dan dia tak boleh berpuasa, dan disahkan oleh doktor. So, sampai bila doktor saya sakit macam ni? Sampai sepanjang hayat. Minta maaf, tak ada rawatan sekian-sekian. So, kalau disahkan dia penyakit kronik yang tidak boleh diubati, maka dia boleh terus gantikan dengan fidyah. Dia tak bolehlah terus bayar fidyah. Saya bayar siap-siap lah untuk Ramadan akan datang ni 30 hari, saya tak nak fikir. Saya nak masuk Ramadan dengan tenang. Tak. Selesai Ramadan baru bayar fidyah. Baru tahu berapa hari yang ditinggalkan. Boleh jadi dia meninggal tengah bulan Ramadan. Boleh jadi awal Ramadan. Inilah golongan yang kedua. Pertama yang tua renta yang tak mampu puasa. Golongan yang penyakit-penyakit kronik. Tapi perlu disahkan oleh doktor Muslim. Sebab ada penyakit kronik, doktor Muslim kata puasa tidak menambahkan lagi kekronikan. Puasa lagi bagus pula doktor kata. Contohlah pesakit kanser, ramai doktor yang menyarankan puasa. Sebab antara makanan sel kanser adalah gula. Bila berpuasa 13 jam tak ambil gula apa semua, ia membunuh sel-sel kanser. Contoh, itu kajian ya tuan-puan sekalian. Jadi kenapa? Lag dekat TikTok. Ya, menurun daripada 4,000 lebih, turun terus ni. Guna apa dik? Dik tolong maklumkan yang deluxe, yang bertugas di deluxe nilai tu jangan pergi sebab saya nak jumpa. Maksudnya staff-staff semua deluxe saya minta datang. Semua tim dia deluxe. Lepas habis ni saya ada meeting dengan dia orang. Saya takut dia orang dah gerak. Kat sini pun lag juga. Masih lag lagi. Ulang lagi Ustazah. Ulang lag lagi. Tim kena tengokkan ni. Tak dapat dengar. Ulang balik Ustazah. Sangkut. Yang komen tadi. Ini guna wifi ke guna phone? Saya buat dua-dua tadi. Okey, buat dua-dua. Okey. Jadi orang yang sakit tak ada kemungkinan untuk, tiada harapan untuk sembuh. Yang ketiga, ibu hamil yang tidak berpuasa dengan sebab bimbang kesihatan janinnya. Ibu yang masih menyusukan anak dan bimbang kesihatan anak yang disusukan. Orang telah meninggal dunia dan tak sempat menggantikan puasanya. Orang yang menanggungkan qada puasanya sehingga tiba bulan Ramadan berikutnya. Tuan-tuan sekalian, yang pertama adalah orang tua yang takkan muda dan dia tak mampu berpuasa kerana ketuaannya. Maka habis je Ramadan dia boleh bayar fidyah. Tahu dia takkan mampu pun sebab puasa bulan Ramadan pun tak mampu. Yang kedua, penyakit kronik yang disahkan oleh doktor Islami. Kalau ada doktor bukan Islam yang sahkan, kamu tak boleh puasa. Puasa sekian-sekian. Kena pergi jumpa juga doktor Islam. Mungkin doktor Islam ada saranan lain. Sebab doktor Muslim akan faham kewajipan puasa. Dia mungkin akan sarankan, Puan sebenarnya boleh puasa. Puan mula dulu dengan hari pertama, puasa dulu sampai setengah hari. Kau rasa larat, anjak sikit. Kau tak larat, Puan buka. InsyaAllah nanti hari kedua, Puan boleh tambah lagi. Hari ketiga, Puan boleh tambah lagi. Ataupun dia akan sarankan begini. Untuk Puan yang sakit begini, Puan tak boleh skip ubat. Tapi Puan boleh ubah waktu jadual makan ubat. Masa sahur Puan makan. Kemudian bila buka makan. Sebelum tidur makan. Jadi 3 kali sehari tu kita ubah. Oh boleh ya doktor? Boleh. Puan boleh puasa. Tapi dengan syarat Puan jaga sekian-sekian. Sebab banyak situasi. Sebab kita bukan nak salahkan doktor yang bukan Islam. Sebab mereka tak faham tentang kewajipan dan besarnya ganjaran pahala. Jadi mungkin mereka simply je akan cakap, oh you sakit macam ni tak payah puasa lah. Tak payahlah puasa. You kena makan ubat 3 kali sehari sekian-sekian. Tapi bila pergi jumpa doktor yang Muslim, oh boleh puasa, tak ada masalah ni, adjust je jadual.
tak ada mudarat ni, tak efek. In fact, dia kata boleh jadi puasa boleh menyembuhkan sakit puan ni, boleh mengurangkan sakit, ia membantu proses penyembuhan. Okey, jadi bagi yang kedua ni, yang gantikan saja hari puasanya dengan fidyah, ada mereka yang sakit kronik yang tidak ada peluang untuk sembuh, so habis Ramadan dia boleh ganti dengan fidyah. Berapa jumlah fidyah semua tu kita akan jelaskan lepas ni. Golongan yang ketiga adalah ibu hamil, dia mengandung, dia sihat, dia okey. Maksudnya dia tak ada alahan, tetapi yang dia bimbang adalah anak dalam kandungan. Sebab itu dia tak puasa. Dia bimbang takut tak cukup nutrition, bimbang anak tu akan jadi tak. Sebab dia check apa yang dia sedar, bila dia puasa anak tak bergerak, bila dia makan baru anak bergerak. So yang dia bimbang adalah anak dalam kandungan, bukan dirinya. Sebab dia okey je, dia sihat, dia kalau nak puasa dia boleh, tapi dia bimbang anak dalam kandungan. So ibu yang mengandung yang meninggalkan puasa Ramadan kerana bimbangkan anak, bukan bimbang mudarat pada dirinya. Sebab dia sihat, dia tak ada alahan apa, dia kuat, dia steady je. Tapi kerana bimbangkan anak, maka setiap hari yang dia tinggalkan, dia perlu bayar fidyah. Kemudian golongan yang keempat, ibu yang menyusukan anak. Dia okey, dia sihat, badan dia pun tegap, tapi yang dia bimbang kalau dia puasa, nutrisi anak tak cukup. Dan kebimbangan dia tu berasas, bila dia puasa je air susu tak ada, air susu kering, sebab tak cukup air, tak cukup makanan. Jadi dia pun buat keputusan dia tidak berpuasa dan dia makan seperti biasa. Dibenarkan tak? Dibenarkan oleh Islam. Tapi dia kena bayar fidyah untuk setiap hari yang dia berbuka, dan dia wajib qada. Untuk yang ketiga dan yang keempat tetap wajib qada. Sebenarnya cantiknya tulis ni, tapi saya tak nampak kamu bawa masuk whiteboard. Sebenarnya ni nak tulis. Jap. Memang sedap tulis. Tulis lah, saya tulis. Walaupun sebenarnya kurang stabil, kurang sihat. Saya kepala dengan rasa berat. Saya rasa okey je kat situ, dek. Tapi awak nak tak kamera payah. Jadi alih kat situ. Just awak tukar je. Sebab apa? Ada yang kena bayar fidyah, ada yang kena qada puasa. Ada yang bayar fidyah saja, tak perlu qada. Yang tu kena clear. Ini daripada Jabatan Mufti kah? Daripada Jabatan Mufti lah. Okey. Baik, sekarang kita nak gerak. Sebab ramai ni yang berkait dengan fidyah ni, dia tak sedar dia kena bayar fidyah. Soalan seterusnya bayar pasal fidyah ni, ramai yang akan tanya, Ustazah, fidyah berganda tak? Soalan tu, fidyah berganda tak? Masya Allah, kotor ni je. Fidyah berganda tak? Soalan tu kan. Fidyah berganda atau tidak? Contoh orang tu, dia bukan puasa yang tahun lepas, puasa yang 2 tahun lepas pun dia tak qada lagi. Dah jumpa 2 kali Ramadan, nak masuk 3 kali Ramadan dah ni. Jadi dia kata, Ustazah macam mana tu? Berganda tak puasa saya? Fidyah berganda tak? Kalau dulu kena bayar fidyah untuk 10 hari dan tak bayar lagi, lepas tu dah ni, macam mana? Berganda atau tidak fidyah? Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kalau kita tengok ni, golongan yang wajib bayar fidyah, pertama kita sebut wajib bayar fidyah. Siapa? Golongan pertama, orang tua. Orang tua uzur. Orang tua uzur yang tak mampu. Yang ini dia kena fidyah sahaja. Tak bolehlah nak syarat ganti. Tak boleh nak syarat ganti puasa. Sebab dia memang tak puasa sebab tak mampu puasa. Dah tak mampu puasa, dan sebab tak mampu puasa itu kekal. Bukan sebab nanti akan datang bolehlah, tak. Ia kekal. Maksud sebab itu adalah sebab yang berterusan sampai mati. Golongan yang kedua, iaitu orang yang sakit tiada kemungkinan. Orang sakit
tiada kemungkinan sembuh. Yang tak ada kemungkinan lagi dah untuk sembuh. Orang sakit yang tiada kemungkinan untuk sembuh. So, yang ni dibayar fidyah saja. Dik, sekarang pukul 8.30 dah. Tak ada tim-tim yang datang? Tak, tim penyelidikan. Oh, tak. Betul. Orang sakit yang tiada kemungkinan untuk sembuh. Jadi dia kena bayar fidyah. Yang ketiga tadi kita sebutkan iaitu ibu hamil. Ibu hamil yang bimbangkan, saya tulis je, yang bimbangkan baby. Ibu hamil yang bimbangkan baby. Yang ini dia kena bayar. Contoh dia mengandung sekarang, yang dia bimbangkan baby, bukan bimbangkan dirinya. Dia kena bayar fidyah, dan juga kena qada. Sebab kehamilan tu perkara situasi yang sementara. Jadi esok bila dah lahirkan anak, dah tak ada dah kebimbangan tu, anak sihat elok, so dia kena qada. Tetapi kerana masa dia mengandung ni, dia tak qada lagi Ramadan yang lepas. Puasa yang lepas ada 7 hari contohnya. Bulan Syawal ataupun 3 bulan lepas tu dia mengandung. Start pada tu dia tak qada. Dan dia dijangka bersalin bulan Syawal nanti. So dia tak sempat pun nak qada. Setahun dah. Maka dia kena bayar fidyah dan dia kena qada. Bukan sekadar bayar fidyah sahaja. Kemudian yang keempat iaitu bukan ibu hamil, ibu menyusu. Ibu menyusu yang bimbang baby, kalau kerana dirinya dia tak payah bayar fidyah. Yang bimbang baby, so dia kena fidyah dan juga qada. Sorry lah tulisan saya ni, saya dalam keadaan yang fidyah qada, fidyah qada, fidyah sahaja. Okey. Tuan-puan boleh faham keterangan ni, ibu menyusui yang bimbang baby, fidyah dan qada. Kalaulah ibu hamil yang dia tak puasa sebab badan dia yang lemah. Masa Ramadan yang lepas dia mengandung. Bulan Ramadan yang lepas dia mengandung. Jadi, masa mengandung dia alahan teruk. Bila dia alahan teruk, dia tak dapat puasa 30 hari bulan Ramadan yang lepas. Memang ada kes macam ni. Saya pun pernah melalui. 30 hari dia tak puasa langsung sebab dia alahan teruk. Lepas tu, dia pun lahirkan anak lepas tu. Mungkin tengah tahun ni dia lahirkan anak. Tetapi, dia start menyusu anak sepenuhnya, breastfeed sepenuhnya. Maka dia pun tak larat nak puasa. Dia tak larat nak puasa. Okey. Ingat tak? Dia tinggalkan puasa Ramadan tu kerana dia bimbang baby ke sebab dia yang tak sihat? Tak, dia alahan teruk. Sebab dia yang tak sihat. Beza. Bila dia tak sihat, dia tak perlu bayar fidyah. Dia hanya perlu qada sahaja. Itu perbezaan. Ibu hamil yang bimbangkan baby. Sebenarnya, ibu hamil yang bimbangkan baby ni, ibu hamil ni sihat. Dia tak ada alahan, dia kuat. Dia pernah je berpuasa, tapi dia bimbang baby sebab dia kata, saya puasa okey, saya kuat je pagi sampai petang, saya tak ada apa pun. Macam normal. Tapi saya rasa baby saya tak gerak bila saya puasa. Macam tak aktif, so saya risau. So, ibu hamil yang bimbangkan baby, dia termasuk orang yang kena bayar fidyah, tetap wajib qada lah. Tapi kalau saya tak puasa 1 bulan Ramadan itu, saya alahan teruk, saya memang tak sihat, saya tak kuat nak puasa. So, kes yang macam tu, dia tak perlu bayar fidyah. Tapi dia kena qada 30 hari tu. Dia kena qada. Tetapi, sekiranya, okey. Ibu menyusui yang bimbang baby. Dia okey, dia sihat. Saya okey. Ada orang kan, kalau menyusu, dia tak boleh puasa, dia gigil. Saya okey, sampai buka pun saya okey.
Cuma saya risau sebab saya tengok air susu tu kurang pekat. Saya takut baby tak membesar dengan elok. Dia tak dapat nutrisi baik. So dia beri makan baby. So dia kena bayar fidyah dengan qada. Tapi kalau dia menyusu, bila puasa je dia lembek, dia getar, dia jadi ni, maka dia tak boleh nak menyusu sebabkan keadaan dirinya, maka dia tak boleh berpuasa. Dia qada, saya tak bayar fidyah. Kau faham tak? Ke pening? Ha? Okey, sekarang ni ibu ni menyusu yang bimbang baby, dia kena bayar fidyah, denda. Satu hari RM2 lebih je, RM3 lebih je. Dan dia kena qada. Sebab dia tidak bertinggalkan puasa Ramadan sebab bimbang baby. Tapi kalau ibu yang menyusu ni, dia tak puasa Ramadan bukan sebab bimbang baby, sebab dirinya yang sakit. Dia qada saja, dia tak perlu bayar fidyah sebab dirinya yang sakit. Faham tak? Okey, jadi itu golongan yang kelima. Golongan yang keempat, golongan yang kelima, orang yang meninggal dunia, mak ayah meninggal dunia, si mati, tak sempat qada. Semati yang tak sempat qada, jadi bayarlah fidyah di atas setiap hari yang ditinggalkan. Kemudian yang keenam, orang yang menangguhkan qada puasanya sehingga menangguh qada. Ini umumlah kepada siapa ni? Menangguh qada. Orang yang menangguh qada. Orang yang menangguh qada, dia tak ada sakit apa, dia tak ada mengandung, dia tak ada risau apa-apa, tapi tahun ni saya entahlah, saya rasa tak kuat lah nak qada puasa. Ada 7 hari lagi tu saya tak, contohlah, saya tak qada lagi. Sekarang dah Rejab, aku plan dah ni nak qada. Habis Rejab, aku tak boleh lah, aku suka makan sangat, aku suka minum. Syakban pun dah habis. Dia kena bayar fidyah ni, ganti. Sebab nak jumpa Ramadan, dia tak ada sebab pun. Tapi tetaplah kena qada puasanya tu, bawalah ke tahun depan. Bulan Ramadan yang dekat ni jadilah 14 hari. Saya pernah nak kena qada 60 hari. 60 hari saya pernah kena qada 60 hari. 60 hari nak kena qada. Kenapa jadi macam ni? 60 hari saya kena qada. Ramai mak-mak jadi macam ni. Sebab saya mengandung memang rapat-rapat. Setiap tahun, 10 tahun tu, setiap tahun saya mengandung. Saya tak miss langsung. Daripada tahun 2006 sampai 2016, 10 tahun, saya cuma ada tahun saya tak lahirkan anak, tapi saya mengandung. Saya lahir tahun depan, macam tu lah. So, berturut 10 tahun tu saya mengandung. Apa yang berlaku? Contohlah, mula-mula saya tak mampu berpuasa 30 hari sebab saya alahan teruk. Saya alahan sampai masuk hospital. Saya teruk lah, macam saya tak mampu pun. Maksudnya nak sahur, nak makan semua muntah-muntah sepanjang masa. Jadi alahan yang kena masuk air, masuk hospital, cuba makan, tengok makanan menangis sebab kita nak makan lapar, tapi bila makan je muntah, keluar hijau apa-apa semua. Jadi 30 hari Ramadan saya tak boleh puasa. Lepas tu bila lahir anak, saya tak dapat nak qada kerana bila menyusu saya tak mampu berpuasa. Cuba setengah hari, cuba nak qada balik 30 hari ni, tak dapat. Dan saya lagi, maksud antara puasa dengan menyusu, saya lagi berat menyusu. Maksudnya musuh tu lagi tak mampu nak puasa. Sebab ada gastrik, jadi gigil, ada hipo apa semua. Jadi jumpalah Ramadan seterusnya, saya mengandung balik dan alahan teruk balik. So, berkumpul tak? 60 hari. Berkumpul 60 hari. Jadi saya pernah berkumpul 60 hari. So, dalam situasi yang begitu, keadaan diri saya teruk, saya tak payah bayar fidyah lah. Tapi saya kena qada 60 hari. So, bermulalah tahun selepas itu, memang puasa tu kena konsisten lah. Isnin Khamis. Niat terus puasa ganti. Kita boleh gabungkan dengan puasa sunat ya. Macam tu. Jadi tanpa sekian kita dah faham ni. Ini menangguh qada, si mati yang tak sempat qada. Harap boleh faham. Ada tak soalan-soalan kat sini? Dia dah tua lah, tapi dia kena gantikan ke? Tak. Gantikan dengan fidyah sahaja. Dia tak perlu gantikan, dia tak perlu qadakan. Okey, pasal ganti ni.
pasal ganti puasa untuk si mati. Ganti puasa untuk si mati. Tu ada yang Ada yang tanya. Memang. Sebab solat tak boleh digantikan. Tapi puasa, pewaris boleh qada. Boleh qada. Jadi situasi ni kita akan kita akan jelaskan situasi ni. Sebab di situ memang ada yang ditanya. Dek, awak tolong padam. Memang ada yang ditanya kepada Rasulullah. Padam. Perlukah nak qada? Okey. Perlu tak nak ganti puasa? Mak ayah meninggal, tak sempat qada apa semua. Ini negeri mana ni kamu ambil? RM1.75 satu cupak beras ni. Okey, tuan-puan sekalian, bunyi macam kena bayar fidyah tu macam banyak kan? Sebenarnya, bayar fidyah ni, kalaulah 30 hari, kena bayar. Kalau mengikut satu negeri, itu yang saya tanya, awak tak boleh pergi macam ni, dek. Saya tanya, awak ambil jawatan mufti mana ni? Yang ini, RM1.75 saja. RM1.75 jadi macam tu kan? RM1.75 untuk satu hari. So kalau 30 hari jadi berapa? 1.75 kali 30 jadi berapa? 30 hari. Ini dia dikirakan satu hari dendanya secupak beras. Satu cupak beras, satu mud dinilai zakat fitrah bagi 4. Contoh nilai zakat fitrah bagi RM1,422 RM7. RM7 bagi 4 1.75. RM 1.75. Ini negeri Johor. Okey. Contoh tak contoh, maksudnya memang negeri Johor itulah nilai dia. Okey, 1.75 kali 30. 50 RM52. Tu je jumlahnya. 50 sen. Itulah jumlahnya. RM52 50 sen. Banyak ke sikit? Sikit. Maksudnya orang dengar kena bayar fidyah. Berapa hari kau kena bayar fidyah? 30 hari banyaknya. Sehari berapa? Untuk satu hari bayar ni je RM1 lebih je. Tapi kita tahu, tapi ada negeri yang lagi tinggi. Ada negeri RM2 lebih. Cuba awak tengok kadar bayar fidyah. Kalau awak research sekejap je dapat jawapan. Kadar bayar fidyah ada RM2 lebih. Mungkin ada kot RM3 lebih sehari, saya tak tahu. Tapi tuan-puan sekalian nak bayar fidyah, bayarlah di negeri masing-masing. Ataupun di negeri yang kita bekerja. Kita bayar fidyah dekat kawasan kita duduk. Jadi kadar bayar fidyah ni dia beza di setiap negeri. Okey, jadi lain-lain tengok ni. Contohnya ada yang RM8 sehari. Wilayah Persekutuan RM4 sehari. Tinggi kan? Melaka RM8, Perak RM9, Negeri Sembilan RM9. Perlis RM5 sehari. Terengganu 1.75 sehari. Johor 1.75. Pulau Pinang 1.75. Pahang. Okey. Kenapa berbeza-beza? Sebab mengikut mengikut kita sebut apa ni? Mengikut taraf hidup. Dan itu boleh diputuskan berapa-berapa tu. Maksudnya di wilayah Y tinggi. Kenapa tinggi kan? Jadi kita boleh negeri-negeri majlis agama Baitul Mal yang menetapkan. Yalah jabatan agama, jabatan mufti, semua itulah yang menetapkan. Okey tuan-puan sekalian, berkenaan dengan qada puasa kepada si mati. Qada puasa bagi si mati tadi tu. Masya-Allah. Allahu akbar. Okey. Bila sebut pasal qada fidyah yang saya sebut di awal tadi, sepatutnya awak boleh faham tak? Semua soalan ni pun awak dah boleh bayang dah. Semua berkait. Isu
segala soal jawab berkaitan dengan fidyah, berkaitan dengan qada. Sebab fidyah melibatkan qada. Faham tak? Semua berkait dan kamu kena ni. Okey, tuan-puan sekalian. Masya Allah, kita baca ni daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Bagi persoalan di atas, sekiranya berterusan keuzuran seseorang itu sehingga dia meninggal dunia seperti sakit yang berterusan, berpanjangan safarnya, pensannya, hamilnya, menyusunya dan semisalnya, maka ia tidak dikira berdosa kalau dia meninggalkan puasa. Tidak wajib ke atasnya satu pun, dan begitu juga bagi pihak walinya. Kerana kewajipan berpuasa tidak dapat dilaksanakan sehingga dia meninggal dunia, maka telah gugur hukum puasa. Okey, sekejap. Sekiranya seseorang itu mampu untuk mengqadakkan puasa yang ditinggalkan, sama ada sebab uzur ataupun tidak, namun tidak diqadakkan sehingga dia mati. Adapun mazhab qadim dalam mazhab Syafi'i, ia adalah yang rajih dan disahihkan oleh golongan muhakkik. Dan keadaan begini dibolehkan bagi wali untuk berpuasa bagi pihak si mati, namun tidaklah lazimi wajib akan perbuatan tersebut. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang mana Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Siapa yang mati dan padanya terdapat puasa yang belum digantikan, maka berpuasa bagi pihak si mati iaitu walinya. Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Minhaj menyebutkan bahawa bagi mereka yang berbuka puasa kerana uzur dan berpanjangan uzur atau sakitnya itu sehinggalah dia mati, maka tidak ada puasa ke atasnya, tidak perlu membayar fidyah baginya dan tidak perlu orang lain berpuasa baginya. Okey, dalam sebuah hadis yang lain, sebab itu dalam bab bayar fidyah yang saya sebutkan tadi tu, kita akan jumpa ada perbezaan. Ada beberapa perbezaan pendapat ulama. Mazhab ni cakap begini, mazhab ni kata fidyah je tak perlu puasa. Ada yang kata puasa tak perlu fidyah. Ada yang kata kedua-duanya wajib. Jadi memang anda akan jumpa ada perbezaan-perbezaan di antara guru ni dengan guru ni. Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Dalam sebuah hadis yang lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, telah datang seorang lelaki kepada Nabi. Seorang lelaki datang pada Nabi. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah mati dan masih ada baki yang dia perlu qada puasanya. Adakah aku perlu menggantikannya?" Lalu Nabi menjawab, "Fadainullahi ahaqqu an yuqda." Adapun hutang Allah itu lebih berhak untuk dilunaskan. Puasa tersebut boleh digantikan oleh wali si mati dari kalangan ahli keluarga yang terdekat, dan boleh juga untuk mengupah orang lain berpuasa bagi si mati. Sekiranya terdapat orang luar bukan daripada kalangan wali si mati yang berpuasa bagi si mati tanpa izin atau tiada wasiat, maka puasa tak sah. Okey. Sekiranya wali tidak berpuasa bagi si mati dan tidak juga diupah orang lain, maka dikeluarkan dari bahagian yang ditinggalkan puasa tersebut, digantikan dengan fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkan dengan satu cupak. Jika si mati tiada meninggalkan harta, maka dibolehkan untuk orang lain mengeluarkan hartanya bagi menyelesaikan. Jadi jawapannya begini tuan-puan sekalian. Bagi soalan tadi, ada anak dikata mak dia sakit, jadi dia nak qadakkan puasa untuk mak. Tak boleh. Melainkan kalau ibunya meninggal. Berkenaan dengan qada puasa bagi orang lain melibatkan kematian. Contoh, isterinya meninggal dan suami tahu isterinya belum lagi qada 7 hari. Jadi suami berpuasa dengan niat untuk qadakkan puasa isterinya. Boleh. Namun sekiranya suami tak nak qadakkan, anak tak nak qadakkan, wali-wali tak nak qadakkan, dan ahli keluarga pun tidak ada upah siapa-siapa pun untuk qadakkan, wakilkan untuk orang lain, maka digantikanlah dengan fidyah. Digantikanlah dengan fidyah untuk setiap hari itu. Namun tuan-puan sekalian, bila seorang sahabat Nabi bertanya, ibuku meninggal dunia dan dia belum habis qada lagi Ramadan, bagaimana ya Rasul? Rasul menjawab, hutang dengan Allah lebih utama. Maksud dalam hadis ini Nabi memberatkan tapi bukan mewajibkan bahawa waris itu kena qadakkan puasa untuk ibunya. Maksudnya hutang dengan Allah lebih utama berbanding hutang sesama manusia. Kalau kamu berhutang dengan manusia, mak kamu ada hutang 1,000, apa yang kamu kena buat? Kan si waris kena bayarkan hutang itu bagi mak. Itu hutang dengan manusia. Tapi puasa ini hutang dengan Allah. Jadi Nabi jawab, maka hutang dengan Allah itu lebih utama berbanding hutang kamu sama manusia. Bayangkan tuan-puan sekalian. Jadi walau bagaimanapun di situ ada perbezaan pendapat, maka kita boleh berpegang kepada tak wajib qada. Boleh kita berpegang. Tapi kalau kita qadakkan itu lebih afdal lah, lebih dekat dengan jawapan Nabi SAW. Masya Allah. Jelas tak soalan pasal qada tak qada? Tuan-puan sekalian, masa kita dah habis.
saya akan sambung tentang apa jua soal jawab tentang puasa ni yang berkaitan dengan fidyah, yang berkaitan dengan qada, yang berkaitan dengan kafarah, yang soalan-soalan yang kita perlu lunaskan sekarang di bulan Rejab Syakban. Berkaitan dengan kelebihan Ramadan, bagaimana nak sambut Ramadan, saya akan sentuh bila bulan Syakban. So kalau cerita sekarang, dia punya vibe tu belum sampai lagi. Nanti mungkin 2 minggu sebelum kita akan merojaah tentang fadilat, kelebihan dalam kitab Riyadhus Shalihin tu. Memang ada bab berkaitan dengan Ramadan. Dan insya-Allah kita akan bincang tentang hukum hakam puasa semua tu di bulan Syakban. Tapi bulan Rejab ni sesuailah kita bincang pasal qada, ganti, sekian-sekian semua ni. Bagaimana Ustazah, saya lupa berapa hari. Saya dulu pakai otak, pakai ingatan je. Tapi bila sampai sekarang saya rasa macam saya dah confuse lah. Berapa hari sebenarnya saya kena qada? Yang tahun sebelum tu berapa hari? Yang tahun sebelum tu berapa hari? Sekarang saya tak sure dah berapa hari saya kena qada. Saya tak sure berapa fidyah. Dan saya ingat-ingat dulu saya dah bayar, tapi saya tak yakin sangat. Semua main ingat-ingat je, tak ada catatan. So macam mana kes yang macam ni? Nantikan jawapannya pada esok hari. Esok hari Khamis, iaitu slot soal jawab. Jadi sesuai sangatlah. Anda kalau ada rasa nak tanya-tanya apa-apa, anda boleh ni. Dan semua soalan ni, ada tak tim yang pre-screen? Kena ada. Of course, bila soal jawab je kena ada supaya soalan tu dibawa pada esok. Tuan-puan yang dikasihi, lagi dihormati, lagi dicintai, lagi disayangi, lagi dirindui. Saya nak buat hebahan sikit berkenaan dengan umrah. Saya akan menunaikan umrah dan bawa jemaah bila? Berapa bulan tu? Takkan tak tulis dah tarikh? 15 hingga 26 Februari. Ya, 15 hingga 26 Februari. Cuti sekolah. Saya akan bersama dengan jemaah 6 hari saja. Saya tak dapat full, tapi 6 hari ini saya akan betul-betul bersama dan saya akan menunaikan umrah bersama, bimbingan tawaf sa'i semua bersama dan pengisian-pengisian di atas bas. Kita boleh tengok tarikh ini sebenarnya dah dekat 2 minggu sebelum kita Ramadan berapa hari bulan Mac? Ini jangkaan ya, 10 Mac 2024. So lebih kurang 2 minggu lah sebelum sebelum Ramadan, yang mana pengisiannya banyak berkisar tentang persiapan di ambang Ramadan dan lain-lain lah. Sebenarnya bagus sangat bila kita boleh tunaikan umrah dalam bulan yang sebelum Ramadan. Dia soalnya kita nak membersihkan hati kita, sebab Ramadan ni sebenarnya persiapan utama bukan tinggalkan lapar dan dahaga, nak tinggalkan perbuatan keji dan mungkar, dan sebenarnya hati kita tu. Okey tuan-puan sekalian, bagikan nombor telefon dek. 011 568 66203. Tuan-puan sekalian, sebenarnya asalnya dah penuh untuk satu bas. Kita pun dah bayar booking flight, satu booking flight 750 RM. Satu booking tiket flight RM 750. Dah penuh dah. Namun kita memang kena bersedia dengan sesuatu di luar jangka. Siapa yang bagi 10 Mac ni? Okey. Saya nak cerita, ni tuan-puan kalau boleh bantu kami, yang mana boleh buat hebahan, yang mana hari ni adalah hari terakhir. Tak ada dah esok, hari terakhir. Dan saya pula dimaklumkan oleh tim petang semalam. Saya dah minta buat marketing buat ni, malam tadi pun senyap tak ada tindakan. So pagi ni saya terpaksa buat begini. Sebab hari ni last day untuk kita bayar fully tiket kepada airlines. Kalau tak bayar hari ni, kiranya deposit kita 750 pun burn untuk 6 seat. Sebenarnya dah hari tu dah penuh sampai kita tolak permohonan orang.
Yalah, mereka bayar deposit kan. Yang nak ikut ni bayar deposit. Jadi kita lock. Jadi orang nak masuk pun kita dah cancelkan. Bukan kita tolak. Dan bila kita hubungi balik, bila kita dah kata tak dapat, mereka dah ada plan lain. Faham tak? Ini cuti sekolah ni. So, sehinggalah semalam, bila ada yang 2 hari sebelum cancel tak dapat, lepas tu ada yang berapa hari sebelum, akhirnya semalam ada 6 seat kosong. Di waktu yang sama kami dah bayar 750 kepada untuk booking flight. Sebab kalau tak booking flight, kita booking dah lama. Kita dah booking lama. Masa orang tu dah booking nak pergi dengan kita, kita dah booking. Tapi bila dia cancelkan, kita pulangkan semua booking untuk umrah tanpa kita ambil cas sedikit pun. Contohlah setengah orang, sebab okey awak dah booking, jadi kita dah booking flight tiket ni. Mungkin, tapi nanti kalau cancel 750 tu kami tak ni sebab terjemur. Tak, kami tak buat macam tu. Tak adalah kami kata 750 tu sebab anda booking last minute, jadi kita nak cari pengganti, tak ada. 750 ni kami kena bayar tetap. Kalau tak, memang burn. Memang kira flight tiket tu burn. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang berlaku hari ni, kami nak bagi tahu ada 6 seat. Ada 6 seat kosong. Umrah bersama dengan saya, dan ini mungkin umrah yang satu-satunya umrah yang saya bawa. Saya tak nak cakap panjang. Saya tak boleh nak janji apa-apa sebab kalaupun ada umrah yang saya bawa ujung tahun, jika ada, kemungkinan tak ada. Ini bukan sebab ni, sebab saya dah mula tak boleh dah nak terlibat dengan umrah sebab komitmen begitu banyak. Macam tahun lepas 4 kali bawa. Bila tinggal 4 kali kuliah semualah kerja-kerja ni. Lagi-lagi tahun ni Perkapur Hijrah dah nak mula. So saya dah tak boleh nak bawa jemaah. Cuma yang bulan 2 ni sebab kita dah buka tahun lepas lagi. Jadi kita kena proceed juga. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin ada yang nak hadiahkan kepada anak-anak ataupun hadiahkan pada ibu ayah untuk umrah ni. Kita terima orang tua, kita terima orang EKU, kita santuni juga kanak-kanak, jadi kita tak pilih siapa. So, harga umrah kita 8K lebih lah. 8K lebih. Harga umrah kita all in semua, makan 3 kali sehari, hotel dekat dengan masjid, sekali dengan ziarah, makan 3 kali sehari. Maksudnya all in adalah 8K lebih. Kalau ikutkan tuan-puan sekalian, rendah ni. Rendah. Anda bila tengok kualiti hotel, kedekatan dengan masjid, makan 3 kali sehari. Ada orang memang umrah lebih rendah, tapi makan pagi je. Tak ada yang mahal makan tengah hari, yang makan malam. Makan breakfast tu ringan. Jadi di situ boleh nampak dah. Sebab subhanallah tuan-puan sekalian. Jadi ada 6 seat lagi. Umrah bersama dengan saya 15 hari bulan Februari ni. InsyaAllah mudah-mudahan kami dapatlah 6 orang je lagi. Kalau tak, kita akan burn 750 untuk 6 seat. Burn macam tu je. Kita tetap kena bayar dengan airlines. Kita dah 8K lebih dan kita naik airline Saudi Airlines. Ya. Of course lah dia lebih mahal daripada MAS dan AirAsia. Kan MAS pun ada buat. Saudi pun, AirAsia pun ada buat. Dan kita tak ada transit. Kita direct flight dan naik Saudi. Maksudnya keselesaan tu tinggilah sikit. Jadi kalau orang tengok dengan harga 8K naik Saudi dan tak ada transit dengan kedekatan hotel, saya cakap jujur, memang banyak kali dah kita bawa trip, bila balik kita negatif. Tapi kita terpaksa ikut juga dengan range harga semasa. Harga umrah makin rendah. Tapi kita syarikat kecil ni tuan-puan sekalian, tak boleh nak survive. Tak boleh nak compete dengan harga orang yang menguasai pasaran umrah. Mereka tawarkan 600 lebih, 6,000 lebih, 7,000 lebih. Sebab mereka blok hotel tu, mereka dapat harga hotel yang jauh lebih rendah. Mereka dapat harga tiket flight jauh lebih rendah. Jadi kami bila tengok nak burn 750 kali 6 seat, nak burn macam tu tuan-puan sekalian, itulah untung kami. Itulah untung sikit je. Itulah untung kami. Tapi sebab saya pun suka bawa jemaah pergi umrah, banyak faktor lah, banyak sebab. Saya pergi sana boleh khidmat dengan ahli umrah, kita buatlah sehabis baik. Tetapi bukan semua orang akan berpuas hati sebab pasti ada ujian di sana. Daripada part kami ataupun daripada part jemaah. Ujian-ujian yang berlaku di Tanah Suci ni banyak sebenarnya memberi pengajaran dan membentuk diri.
Subhanallah. Kita pun kena baiki diri selalu. Jadi, ada tak yang berminat ni nak pergi? Mana tahu hari ni tiba-tiba ramai boleh ambil satu coaster pula. Lebih pula daripada 6 orang. InsyaAllah. Okey, kita mula sama-sama. Nanti kita buat pengisian dekat sana dalam bas, ziarah sama-sama. Okey ya. Jadi kita cari 6 seat. Kalau ada lebih ni kita bincang. Kalau tiba-tiba lebih pula 6 seat, nanti kita bincang macam mana. Mungkin boleh adjust lah. Tapi tu apa saya maklumatnya adalah hari ni hari last untuk daftar dan bukan bayar penuh. Suruhannya bayar untuk tiket flight je. Sebab hari ni kita kena buat fully bayar tiket pada airlines. Sebab apa? Sebulan lagi. Kan hari ni kita pergi 15 bulan, hari ni 17, lebih kurang sebulan. Memang tiketing beri hari ni last day. Siapa yang tak ada pasport lagi sempat je pergi buat pasport, hari ni last day. So, anda bukan bayar 8K lebih untuk hari ni, lepas duit tiket pun jadilah. InsyaAllah. Terima kasih. Itulah dia. Terima kasih anda yang membantu, beri sokongan. InsyaAllah kita boleh selesaikan isu ni bersama-sama. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua. InsyaAllah esok saya lebih cegah dan sihat. Kesihatan saya terganggu sikit. Petang semalam, malam tadi adalah disebabkan isu-isu tertentu. Pun sedang menahan denyut-denyut kepala yang sakit. Jadi insyaAllah pagi besok saya kembali ceria dan bersemangat. Ni pun semangat, cuma kurang ceria, tak nak lawan. Kadang kita kalah dengan keadaan diri kita kan. Ceria je kan. Alhamdulillah. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin.